أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita lagi di rumah Allah yang serba indah ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Syukur kita masih lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama juga tak jumpa tuan-tuan di sini. Rasa sebulan kot saya tak datang. Atas kekangan masa kerja, dan saya pun alhamdulillah baru selesai Ahad yang lalu, baru pulang daripada mengerjakan umrah di Tanah Haram. Mudah-mudahan mendapatkan keberkatan, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang belum pergi dikurniakan Allah SWT peluang untuk pergi. Yang sudah pergi pun dikurniakan Allah SWT juga kerinduan untuk pergi lagi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pagi ni kita nak bincang tentang insan yang saya baru ziarahi minggu lepas. Iaitulah kekasih kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diberikan tajuk kepada saya ini musim hari inilah 12 Rabiul Awal, Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai kita tengok masjid pun penuh subuh ni. Yang sahabat-sahabat kita yang nak berarak pelaksanaan perarakan Maulidur Rasul untuk menyatakan kegembiraan kita terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa pun caranya, ini semua tujuannya satu, bergembira dengan kelahirannya kekasih kita, makhluk yang teragung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tajuk yang diberikan kepada saya pagi ini dalam musim Maulidir Rasul ini adalah Rasulullah dekat di hati. Jadi kalau nak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat pada jasad, itu nak kena pergi ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Kita ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berada, jasad kita dekat dengan Nabi. Tapi ceritanya kita sekarang ni berada di Malaysia. Nak dekat dengan Nabi perlukan mungkin tenaga, mungkin kos, mungkin sedikit usaha untuk sampai kita berada dekat dengan Nabi. Dan kita pun adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan keistimewaan. Kita beriman dengan seorang lelaki yang Allah utuskan menjadi rasul, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita melihat baginda. Kita tak pernah tengok. Seorang daripada kita pun tak pernah tengok Nabi. Melainkan ada orang yang Allah muliakan, dia dapat pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin dia pernah tengok. Tapi orang biasa macam kita, umat di akhir zaman, memang beriman dengan Nabi, tak jumpa Nabi lah. Tapi beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh dekat, habis-habis dekat pun jasad kita, jasad Rasulullah ada di rumah Sayyidatina Aisyah dalam Masjid Nabawi tu. Kemudian ada pagar tu, di luar pagar tu kita lalu, kita bagi salam pada Rasulullah. Hak tu paling dekat. Jasad yang kita boleh letak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati,
Di sinilah kita yang berada di sini berpeluang semuanya untuk mendekatkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan orang yang, siapa dia orang yang disebutkan kalau hatinya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia orang paling bahagia sekali. Ya, paling bahagia. Rasulullah itu sendiri adalah makhluk yang paling bahagia sekali. Ya, tapi orang yang berjaya meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya, dia juga adalah disebut dengan as'adun nas. Ya, yang kita baca dalam tahlil kan, Allah waktu selawat kan, Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika habibillah. As'adi makhluk. As'adi makhluk maksudnya sebahagia-bahagia makhluk. Kita berikan salawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari kiamat, orang yang paling dekat dengan aku, memang Nabi sebut. Maknanya proses mendekatkan diri dengan Rasulullah, ya, ini tujuan matlamatnya adalah nanti di hari kiamat. Tapi prosesnya ataupun kaedahnya ataupun caranya dilakukan ketika mana di dunia. Apa sabda Nabi? Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersalawat ke atas aku ketika mana dia hidup di atas muka bumi ini, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dunia ni banyak salawat, kat akhirat nanti dekat. Ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau kita nak ambil skop Rasulullah dekat di hati, sangat banyak skop yang kita boleh lihat. Ya, yang mungkin dalam tempoh sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari cuti ni yang penuh, ya, dengan kuliah-kuliah di mana-mana pun saya ingat, ya, bukan di masjid ini saja, di masjid negeri di Bukit Jelutong, di mana-mana saja surau-surau yang ada, ya, semua berebut-rebut fastabiqul khairat untuk, ya, melaksanakan apa sahaja program-program yang tujuannya sama, iaitu adalah untuk memperingatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan ambillah apa sahaja perkara-perkara yang telah dilaksanakan bagi tujuan tersebut, kerana ia adalah tujuan yang baik untuk mendekatkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak ambil satu sudut saja. Satu sudut yang saya nak sentuh pagi ni, sudut yang kita sebut tadi, kita nak jadi as'adun nas hari kiamat nanti, orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita tahu Nabi SAW ni kedudukannya cukup tinggi. Beliau seorang Nabi yang Allah kurniakan dengan maqam Mahmud, satu kedudukan yang cukup tinggi, syurga yang tertinggi, Jannatul Firdausil A'la. Firdaus kan, Firdaus. Orang putih pun ambil daripada bahasa Arab. Syurga tu Firdaus, Faradal Wausin. Cuba dibaca dalam bahasa orang putih. Tak ke Paradise. Firdaus. Sebenarnya orang putih ambil bahasa Arab. Paradise tu Firdaus lah, syurga. Jadi untuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam kita dekat Malaysia ni nak jumpa yang di Pertuan Agong. Kita ni orang biasa je, orang awam, ya. Nak jumpa yang di Pertuan Agong, prosedurnya mestilah bukan macam kita jumpa member kita dekat kedai kopi, telefon ni. Mat, jumpa kau kejap, pukul 5 petang ni ada benda nak bagi. Dekat mana? Dekat depan Masjid Ikhlas 13. Kita jumpa lah lepas asar, semayang asar sama itu, lepas asar nanti kita jumpa. Semudah itu. Boleh, aku pun petang ni tak ada apa, jumpa. Ini kalau sama-sama kawan-kawan kita, ya. Kalau kita tak pernah ada apa-apa hubungan, tak pernah kenal apa-apa pun, tak ada hubungan kekeluargaan, sedara mara, kait, ngait, kerabat langsung tak ada dengan yang di Pertuan Agong, tiba-tiba kita nak jumpa, boleh main call telefon macam tu, jumpa 5 petang dekat depan Masjid Al-Ikhlas? Tak ada, jangan harap. Ya. Prosedurnya cukup susah. Jadi macam mana nak memudahkan prosedur tu? Ini manusia sama manusia ni, ya. Manusia sama manusia yang, ya, ada kelebihan yang Allah kurniakan daripada pangkat dan keturunannya.
Nak jumpa, prosedur. Kalau kita ada kenal pegawai kanan istana contoh, kan kita boleh call dia, ada tak ruang, ada benda penting nak sampaikan pada Yang di-Pertuan Agong. Dia pun tanya, ada apa hal ni? Kita bagi tahu, ini penting juga ni nak sampaikan. Tak apalah, aku try lah settingkan hang jumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Kalau ada kenal dengan pegawai kanan tu, ya, kan lebih mudah urusannya tu. Untuk kita lebih mendekat kepada orang yang kita tahu kedudukannya sangat tinggi. Sebenarnya begitu juga ketika hari kiamat nanti. Ya, ketika hari kiamat nanti, untuk kita bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan jutaan bilianan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keyword yang saya nak sentuh pada pagi ini untuk mendekatkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada kita menginginkan suatu perkara yang disebut dengan syafaat. Syafaat. Orang Melayu sebut syafaat kan? Syafaat. Syafaat ni apa? Pertolongan. Pertolongan. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu ciri khusus. Beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam, dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan satu perkara boleh memberikan syafaat. Dan inilah yang diharapkan oleh kita. Apa yang kita harapkan untuk kita dapat masuk ke dalam syurga? Amalan kita. Semayang yang kita angkat takbir, lepas angkat takbir kita ingat benda lain. Kita ingat makanan, kita ingat lagi mengantuknya, ya Allah, pagi ni cuti pula ni, sedap tidur. Ya. Semayang amalan kita, sedekah kita yang kadang-kadang kita buat tu sebab nak menunjuk pada orang, yang itu kita harapkan untuk dapat rahmat redha Allah, masuk syurga. Tak tentu lagi. Tak tentu. Ya. Last resort kita apa? Hak nanti hari kiamat nanti, ya, kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, tapi Allah berikan leluasa itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nak sentuh pagi ni. Insya-Allah tuan-tuan, saya nak baca beberapa hadis. Ya, sebab ya, orang yang nak Rasulullah dekat dengan hatinya kena banyak sebut apa yang pernah keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadislah. Ya, kita banyak bergaul dengan hadis, di situlah kita akan rasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita baca sendiri, sama ada kita dengar orang lain baca, ya, ataupun kita amalkan, kita hayati daripada kedua-duanya. Hak kita baca sendiri pun ya, dan juga hak kita dengar daripada dalam tazkirah-tazkirah, ceramah-ceramah pun begitu juga. Jadi saya nak sentuh bab syafaat tu. Kita nak tengok tuan-tuan pagi ni, insya-Allah dalam setengah jam tempoh masa kita ada ni, untuk kita lihat sampai kita boleh rasa, ya Allah, untungnya aku menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam ni sekali Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita peluang dan ruang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tolong kita. Ya, tuan-tuan tengok hadis-hadis sahih yang akan saya bacakan pagi ini, insya-Allah akan berikan manfaat untuk kita tambahkan kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya untuk kita mengharapkan syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang cukup dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi ada, dia ada. Ya, dia ikut. Beliau pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu pertanyaan. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah datang jumpa Nabi, tanya, ya Rasulullah, aku nak tahu siapa dia as'adun nas. Ni manusia paling bahagia nanti di hari kiamat dengan mendapatkan syafaatmu. Siapakah dia sepaling-paling bahagia manusia yang akan memperoleh syafaatmu nanti di hari kiamat, ya Rasulullah? Jadi mendengarkan kepada perkara tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya balik pada Abu Hurairah, sungguhnya aku menyangka wahai Abu Hurairah, sebelum ini
Abu Hurairah, engkau datang jumpa aku ni, sebelum ni tak ada orang pernah tanya aku pasal benda ni. Ya. Dan aku tahu bahawa aku nampak engkau, tidaklah engkau menanyakan kepada perkara ini melainkan adalah kerana minat engkau terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidaklah aku lihat engkau tanya perkara ini melainkan aku nampak engkau tamak kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Nak dekat dengan Nabi kena tamak dengan hadis. Tamak dengan hadis maksudnya excited bila berhadapan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada perasaan tu. Ya, sebab semua benda tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, benda yang takkan berlaku lagi hari kiamat nanti. Disebut tentang syafaat, tapi Sayyidina Abu Hurairah nak tahu lagi. Tamak tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti hari kiamat ya Rasulullah, yang paling bahagia sekali yang akan dapatkan syafaat engkau tu siapa? Ya. Jadi itu kita kena ambil semangat Sayyidina Abu Hurairah tu kita kena bawa dalam kehidupan kita. Al-Imam Malik Ibn Anas, Al-Imam Darul Hijrah, imam di Madinah, pengasas kepada mazhab Maliki, rahimahullahu ta'ala, kalau baca hadis, ya, dengan pakaian putih, dengan duduknya cukup tertib, dengan keadaan yang cukup hening, ya, dan menjaga sungguh, ya, hormat sungguh kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Imam Malik baca hadis disengat, ya, ataupun digigit ke apa, disengat oleh kalajengking tengah mengajar hadis. Disengat tu bukan sekali, 13 kali. Ya, sampai nampak merah muka. Merah berpeluh-peluh, tapi masih lagi tetap mengajarkan hadis dan dibaca sampai habis. Anak-anak murid perasanlah. Ya, bila dah habis baru bagi tahu. Wahai tuan imam, tuan syekh, kami nampak muka engkau macam ada tahan sesuatu, tahan sakit. Kenapa waktu tengah baca hadis tadi? Sebenarnya ni belakang aku ni tengah digigit di belakang aku ni 13 kali kalajengking menggigit. Sebab tak nak putuskan bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai macam tu sekali. Ya. Melampau ke macam tu? Ini sebab cinta. Benda cinta ni dia tak ada dalil. Kalau kita tengok orang boleh kata Imam Malik ni melampau ni. Ada dah kena ketik macam tu, bangunlah, tibailah dulu kalajengking tu, nanti sambunglah balik baca hadis. Hukum akal kita macam itu. Kalau kita ialah kan, dengar ceramah pun baru 5 minit dah tepuk nyamuk kan. Cari nyamuk. Kalau tak ada nyamuk pun dia cari, tengok atau mana nyamuk. Itu kalau kita kan dengar hadis. Ya, tapi Imam Malik tidak. 13 kali digigit kalajengking masih meneruskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab bila tahu meraikan, ya, sebab yang antara mukatsirin Nabi riwayah yang banyak riwayat adalah Imam Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Nabi jawab, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Sebahagia-bahagia manusia yang akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang terbit daripada dalam lubuk hatinya dengan ikhlas. Maknanya kelayakan pertama untuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, requirement dia tak tinggi. Macam kita lah, prosedur nak jumpa yang di Pertuan Agong ni banyak juga kan. Kalau orang biasa tak ada kabel ni susah jugalah nak pergi jumpa. Mungkin banyaklah prosedur dia. Ya, tapi ternyata apa yang diberitahukan oleh Nabi, orang yang layak mendapatkan syafaat aku adalah mereka yang mengakui dengan ikhlas bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan dia. Itu requirement paling rendah.
Maknanya dia percaya Allah tu Tuhan dia, layak untuk dia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berdosa besar, sepanjang kehidupan dia buat dosa besar, boleh dapat? Boleh, insya-Allah nanti kita akan bacakan hadisnya. Hadis sahih. Requirement sekadar mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang bukan berpura-pura. Syarat dia bukan pura-pura lah. Syaratnya memang sungguh-sungguh dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, layak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Dalam sebuah hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman sa'alallahu lil wasilah halat lahu syafa'ah." Yang tadi cerita hati. Yang ini anggota pula. Siapa dia orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah? Siapa yang memohonkan wasilah untukku sesudah azan, maka akan dapatlah dia memperolehi syafaatku di hari kiamat. Yang tadi keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini adalah hubungan hati. Dalam hadis kedua yang kita bacakan tadi adalah hubungan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terzahir melalui amal. Hak tadi kena mengaku Allah SWT Tuhan. Yang kedua, tiap-tiap kali azan kita digalakkan, disuruh membacakan doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidan, sini tempatnya, ati sayyidana Muhammadinil wasilata wal fadilah. Minta wasilah dan kedudukan yang tinggi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta ni sebenarnya untuk Nabi ke untuk kita? Nabi kalau kita tak minta, memang Allah dah bagi kedudukan yang cukup tinggi, Firdausil A'la. Tapi kenapa dalam selepas doa, selepas azan disyariatkan juga kita baca untuk mintakan kedudukan yang tinggi yang disebut wasilah? Sebab Nabi sebut dalam hadis, faman sa'alallahu li al-wasilah, siapa yang mintakan kepada Allah untuk aku wasilah, kedudukan yang tinggi, halat lahu syafa'ah, maka akan mendapatkan, layak untuk dia mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Ini sebenarnya yang kita minta untuk Nabi, itu untuk kita. Yang kadang-kadang kita baca, kadang-kadang kita tak baca lepas azan kan. Kalau tengah azan tu duduk dekat masjid, mungkinlah kita tak ada buat apa, kita dengar azan, elok jawab satu-satu sampai habis azan. Lepas habis azan, kita pun baca doa selepas azan. Sebab memang fokus kita dengar azan. Tapi jumpa time kita tengah meeting ke, time kita tengah bersembang dengan kawan ke, tengah makan ke apa ke, kadang-kadang tu lalu macam tu je azan, doa pun kita tak baca. Jadi di situ dah nampak bagaimana hubungan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepatutnya bila dengar azan tu kita teringat terus peluang. Ini peluang nanti syafaat aku di hari kiamat. Tunggu sampai habis azan dijawab satu-satu. Aku tak sabar-sabar untuk mendoakan, minta wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya nanti aku layak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perasaan yang kita kena ada setiap kali dengar azan. Tak sabar-sabar nak tunggu untuk tempatnya kita mendapatkan bahagian untuk kita sendiri juga, bukan untuk orang lain. Kemudian sebenarnya syafaat ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Allah yang bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam suratul Baqarah kita biasa baca dalam ayatul kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada siapa yang dapat memberikan syafaat, yakni pertolongan di sisi Allah, melainkan dengan izin Allah. Jadi ada orang kata, sebahagianlah, saya pernah juga ada sebahagian sahabat-sahabat kita yang mungkin Allah belum bagi kefahaman pada mereka, datang tanya pada kita, mana ada nas, mana ada dalil yang mengatakan kita kena minta syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta pada Allah lah, kenapa nak minta syafaat pada Nabi pula? Hak duduk kita baca pula qasidah
Ishfa' lana lana ya habibana. Ya Rasulullah, syafaatkan kami, kita minta syafaat. Tak ada nas, tak ada dalil dia kata nak minta syafaat daripada Nabi. Ya, minta pada Nabi, bahkan sebahagiannya mengatakan, yang lebih ekstrim mengatakan boleh jadi syirik. La haula wala quwata illa billah. Ya, jelas ayat Quran pun sebut, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang dapat memberikan syafaat melainkan Allah yang bagi izin. Jelas dalam hadis Allah yang memberikan syafaat uzma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak didatangkan dengan analogi, seorang pengetua sekolah, ya, takkan semua benda orang nak berurusan dengan dia. Takkanlah minta kunci tandas asrama pun minta kat pengetua kan. Jadi pengetua kata macam ni lah, ya, urusan-urusan yang macam ni kalau nak pakai dewan, contoh nak pakai dewan, dewan kamu jumpa ketua warden lah, ya, kunci dewan aku bagi kat ketua warden. Jadi urusan untuk minta pakai dewan, pergi minta dekat ketua warden, jangan cari aku. Kan itu izin pengetua dibagi pada. Adakah kalau kita sebagai anak murid pergi jumpa ketua warden, nak minta kunci dewan, Hafsat minta aku, sekolah ni kan pengetua punya, minta kat dia lah. Tapi kan pengetua bagi kunci kat ketua warden. Tapi dia punya. Tak. Logik difahami, orang akan cari ketua warden untuk minta kunci, sebab dah diberi izin oleh pengetua. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang boleh bagi syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengok tuan-tuan, tuan dan perempuan dirahmati Allah SWT, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup sayang dengan umat yang dia tak pernah jumpa. Kita ni lah tak pernah jumpa, tapi dah difikirkan pada zaman daripada hidupnya Nabi. Susah payah dah difikirkan tentang kita, sampailah kita pun tak pernah tahu yang Nabi dulu waktu hidup Nabi susah payah untuk kita. Dalam Syama'il disebutkan apa? Syayyabatni Hud wa akhawatuha, telah menyebabkan aku beruban akan surah Hud dan adik-beradiknya. Surah Hud dan adik-beradiknya menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat, huru-hara hari kiamat. Dah kenapa Nabi nak runsing pula dengan huru-hara hari kiamat? Nabi bukan runsing untuk diri Nabi, tapi Nabi runsing macam mana umat aku nak berhadapan dengan hari kiamat. Sebab tu Nabi, dalam hadis yang kita nak bacakan ini, kita nampak sangat bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umat baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi dia ada satu doa yang memang confirm Allah makbulkan, diberikan pada setiap nabi. Wa inni tabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Ya. Saya menyimpan, yakni menangguhkan doa yang diberikan untuk saya itu bagi meminta syafaat untuk umat saya. Sedangkan nabi-nabi yang lain telah pun menggunakannya ketika mana mereka hidup. Ya. Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Bagaimana doanya yang diistijabahkan adalah, ya Allah, hamba-hambamu yang tak nak beriman ni, ya Allah, settlekan. Ya. Itu yang tinggal apa yang naik atas kapal bahtera Nabi Nuh itu adalah doa Nabi Nuh yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Lut diterbalikkan bumi oleh Allah SWT. Nabi Muhammad tengok macam mana doanya disimpan. Untuk apa? Nanti ya Allah, apa yang kau nak wahai Muhammad, aku kabulkan semua, kata Allah. Nanti ya Allah, simpan, tangguh hak tu nanti untuk umat aku hari kiamat. Allah. Nabi-nabi lain guna untuk dirinya sendiri, tapi Nabi kita Nabi Muhammad simpan untuk kita. Tidakkah kita merasakan lagi kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita?
Nabi sampai beruban fikir macam mana umat aku nak berhadapan dengan kedahsyatan hari kiamat. Itu yang Nabi minta pada Allah, prepare kepada kita untuk syafaat. Yang Quran sebut apa? Dahsyat hari kiamat ni. Kita ni kan kalau benda-benda yang baru kita nak ni kan, kita cari kawan. Tak biasalah tempat tu. Tak pernah sampai masjid 13, bawa aku sekali. Kita ajak kawan kan, supaya ada kawan yang dekat yang temankan kita dulu buat apa-apa benda yang mungkin kita tak pernah buat, tak familiar, tak reti buat, benda-benda macam tu lah. Kan kita ajak kawan-kawan kan. Jadi begitu juga ketika mana dalam mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tak nak nanti di hari kiamat nanti kita cari kawan kan. Kita mesti nak cari kawan. Macam mana ni aku nak berhadapan dengan sirat? Macam mana nak berhadapan dengan hiruk pikuk hari kiamat? Kita kat sini tak apalah, kita boleh call kawan kita, kita boleh ajak isteri kita, kita boleh ajak anak kita, kawan kita. Jom teman abah kejap, pergi sana kejap, abah nak jumpa kawan. Seorang-seorang bawa kereta malam-malam, mata tak berapa nampak, ajak anak. Bolehlah ajak teman. Tapi hari kiamat tu, padang mahsyar, hiruk pikuk tu, boleh. Yang Quran gambarkan apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhu sya'nun yughni. Di hari yang yafirrul mar'u min akhi, seseorang itu dia lari daripada saudara dia. Kita anak kita bolehlah ajak, jom teman abah kejap. Alah abah, kejap lah game ada satu round lagi nak habiskan. Tutup dulu, teman abah dulu, balik kang sambung. Boleh suruh tutup, dia pun dengan masa-masa muka ikut jugalah pergi. Hari kiamat boleh, jom teman aku jap settlekan urusan aku, hisap ni dulu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Sedara mara lari. Bukan sedara aja, 5 kelompok. 5 kelompok ni Allah abadikan dalam ayat Quran itu untuk tunjukkan di dunia ni dengan 5 ni kita paling rapat. Maknanya apa-apa senang kita minta pada 5 ni lah. Tapi hari kiamat, no. Yauma yafirul mar'u min akhi, sedara mara. Wa ummihi wa abih. Allah, ini lagi lah. Mak ayah sendiri. Ayah dia dicari, tak ada juga. Maknya dicari, lari juga. Wa sahibatihi wa banih, kawan-kawan rapat, geng-geng datang cari, tak ada, semua lari. Wa banih, anak-anak dia sendiri, semua lari daripada diri dia. Ini 5 kelompok ni orang sekeliling kita yang rapat, yang kalau kita nak minta tolong, biasa kita cari 5 ni dulu. Tapi Allah abadikan keadaan itu di hari kiamat. Huru-hara hari kiamat, semuanya lari. Likulli imri'im minhu sya'nun yughni. Setiap daripada orang akan ada perkara yang menyibukkan dia sehingga dia tak sanggup untuk mempedulikan orang lain. Hatta yang paling rapat dengan dia, mak, ayah, anak, kawan, saudara mara, semua lari. Sebab hak dia punya sendiri pun tak mampu untuk dia buat, untuk apatah lagi nak temankan tengok orang lain buat. Dah apa yang orang boleh harapkan waktu itu? Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi kita lihat, kita baca satu hadis yang menceritakan tentang keadaan di hari kiamat nanti, bagaimana umat manusia seluruhnya akan mencari-cari dalam hiruk pikuk tu, nak mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat. Ya. Kita kalau dekat sini lah pun nak cari orang, ini ada perarakan kan, perarakan Maulidur Rasul.
Satu organisasi ataupun satu institusi dia ada pakai baju sama. Jadi kalau kata hari ni ada 10,000 orang berkumpul, nak kumpul di mana-mana tempat, kita tersesat seorang lah contoh. Ya, jadi kalau pergi naik tempat tinggi sikit, jeling-jeling, nampak tu tim kita tu sana tu warna pink belaka, tim sana tu warna oren belaka, warna hijau belaka, biru, putih. Boleh nampak lah daripada jauh, kita boleh terus tu okay. Boleh turun terus pergi cari. Ya, itu pun jenuh kalau bajunya sama. Kalau baju tak sama, tak ada perhubungan, tak boleh nak telefon, nak cari macam mana? Pusing lah. Satu stadium pusing lah, carilah mana aku punya rombongan ni. Ya, nak cari orang punya payah. Ya. Tak payah susah-susah lah kumpulkan penduduk Seksyen 13 je. Ya. Kumpulkan penduduk Seksyen 13 satu dalam stadium. Ya. Lepas tu seorang minta buat announcement, okey, berkumpul ikut keluarga masing-masing. Hak tadi datang masing-masing seorang-seorang, agak-agak kalau tak ada apa-apa perhubungan, nak bagi kumpul semua anak beranak satu ni senang tak? Makan berjam juga tu. Memang payah. Ini di hari kiamat kita tengok bagaimana keadaan manusia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari dibawakan daging kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihulurkan kepada beliau bahagian zira', betis, ya. Di mana itulah bahagian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda gigit sekali gigit, kemudian baginda bersabda, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah." Aku ini adalah penghulu kepada sekalian manusia di hari kiamat. Ya, dalam hadis yang lain disebut wala fakhar, tak ada bangga-bangga. Ya. Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku sayyid. Sebab itu bila kita sebut nama Nabi, kita hormat dengan kita meletakkan gelaran Nabi dengan Sayyidina, Sayyiduna, Sayyidana, ikut pada tempatnya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid, sebab Nabi sebut ana sayyidun nas. Wala fakhar, aku tak berbangga-bangga. Dan kita pun, kita sebutkan bukan tujuan untuk angkat Nabi jadi Tuhan, tapi untuk menghormati, ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, ana sayyidun nas yaumul qiyamah, tahukah kamu mengapa demikian? Atadruna lima? Tahu tak kenapa? Maka Nabi jawab, pada hari itu nanti Allah akan kumpulkan sekalian manusia, orang-orang daripada dahulu sampailah kepada orang-orang yang terkemudian. Disebutkan daripada zaman Nabi Adam dulu sehinggalah kepada orang akhir zaman yang belum lahir lagi pada hari ini, sampai kiamat. Di suatu lapangan yang rata, mahsyar itu maksud mahsyar. Hasyara ni maksudnya kumpul. Mahsyar isim makan tempat kumpul. Jadi tempat parking ni kita boleh panggil mahsyar. Stadium kita boleh panggil mahsyar. Kalau ada kebakaran kan kita turunkan untuk area apa? Assembly area tu, situ kita boleh panggil mahsyar. Mahsyar ni tempat berkumpul. Tapi nanti di hari akhirat habis semua manusia akan berkumpul di sana. Di mana akan ada penyeru yang memperdengarkan kepada mereka, dan ada penglihatan yang mengawasi mereka. Dikala itu matahari diperdekatkan 2 jengkal. Sebahagian riwayat menafsirkan 2 batu. 2 batu pun, kalau 2 sekarang ni berapa bilion kilometer daripada kita matahari. Tengah hari pun jenuh cari payung, cari spek hitam, pakai punya hangat dia punya haba. Ini kalau 2 batu ataupun 2 jengkal lagilah, Maka di ketika itu manusia pada puncak kesesakan. Kalau panas pun kan orang berlari cari lindung, cari bumbung, cari garaj, cari pokok untuk berlindung. Ini mana ada pokok? Mahsyar. Jadi akan pack betul. Kalau tengok sesaknya orang keluar daripada stadium lepas main bola, sesak lagi hari kiamat. Seluruh manusia dihimpunkan di situ. Dan keperitan yang tidak mampu mereka tanggung dan pikul. Maka berkatalah manusia kepada sebahagian yang lainnya,
Tidakkah kalian tahu apa yang sedang kalian alami? Tidakkah kalian nampak kesesakan yang menimpa kalian? Tidakkah kalian mempunyai pandangan tentang siapa yang layak memberikan syafaat kepada kalian? Maka sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, pergi cari Nabi Adam. Jom kita cari Nabi Adam, Nabi yang pertama, manusia pertama yang dicipta. Maka mereka pun pergi mendapatkan Adam AS dan berkata, wahai Adam, Tuhan adalah bapa kepada sekalian manusia. Allah menciptakan Tuhan dan dia meniupkan rohnya ke dalam diri Tuhan dan dia memerintahkan para malaikat. Maka mereka bersujud kepada Tuhan, tolonglah wahai Adam, pohonkanlah syafaat untuk kami pada Tuhan. Tidakkah Tuhan nampak apa yang kami alami ini telah sampai kepada kemuncaknya? Dah tak larat dah ni. Nak tanggung, jadi pergi cari orang nak minta tolong. First pergi jumpa Nabi Adam. Maka apa dijawab oleh Sayyidina Adam AS? Sesungguhnya pada hari ini Tuhanku amat marah. Belum dia marah sebelumnya seperti ini, dan tidak sekali-kali dia akan marah seperti ini. Dan sesungguhnya dia melarangku memakan buah pokok khuldi itu, tapi aku telah mendurhakainya. Nafsi, nafsi, nafsi. Nabi Adam pun termasuk dalam golongan yang Allah sebut tadi, yauma yafirul mar'u min akhi. Sebab likulli imri'in minhu sya'nun yughni. Ada perkara sya'nun yughni, hak cukup sibuk dia ni untuk dirinya. Nabi Adam sendiri pun duk terfikir, aku dulu pun derhaka pada Allah, hak duk makan tu. Nafsi, nafsi, nafsi. Nabi Adam kata, macam mana aku nak sibuk bagi syafaat pada engkau? Diri aku pun aku tengah fikir macam mana nak jawab depan Allah Ta'ala. Pergi cari Nuh. Nabi Adam tolak, pergi cari Nuh. Maka mereka pun mendapatkan Nuh AS. Lalu mereka berkata, wahai Nuh, Tuhan adalah Rasul yang mula-mula diutuskan ke bumi sesudah taufan. Sesungguhnya Allah menyebut Tuhan sebagai hamba yang banyak bersyukur. Tolonglah mintakan syafaat kepada Allah. Tidakkah Tuhan nampak apa kami alami ini? Tak tengokkah apa yang telah menimpa kepada kami? Maka jawab Nabi Nuh sama seperti apa yang dijawab juga oleh Nabi Adam, dan ditambah, sesungguhnya aku ada satu doa, tapi aku telah gunakan untuk membinasakan kaumku. Jadi Nuh rasa bersalah dengan doa itu. Ya. Nafsi, nafsi, nafsi disebutkan sama juga. Diriku, diriku, diriku. Pergi engkau cari Ibrahim. Bayangkan, kita kalau ada urusan prosedur apa-apalah yang melibatkan birokrasi, kalau kena tendang macam bola, kita marah kan. Pergi kat kaunter tu kata, ini awak ni urusan yang ini kena jumpa pegawai kat tingkat sebelah. Bukan saya punya kerja ni. Kita pun naik kat tingkat sebelah. Naik tu nak tunggu lift dah punya jenuh. Naik tingkat sebelah, orang tu kata, ini bahagian ni dah tukar ni. Sekarang ni bukan saya dah uruskan. Awak kena pergi pada tingkat 3. Pergi tingkat 3, tingkat 4, tingkat 3. Akhirnya balik pada kaunter asal tu balik. Tengoklah kalau kita layan prosedur macam tu, balik tengok macam mana kita membebel kat bini kita. Apa benda menyusahkan orang prosedur ni, kita tension. Ini hari kiamat. Pergi jumpa Nabi Adam, tak ada. Pergi Nabi Nuh, jumpa Nabi Nuh, tak ada. Pergi Nabi Ibrahim. Maka mereka mendapatkan Ibrahim, wahai Ibrahim, Tuhan Nabi Allah, kekasih Allah, daripada kalangan penduduk bumi, tolonglah pohonkan syafaat untuk Tuhan, kepada Tuhan. Tak nampakkah apa kami alami? Maka Nabi Ibrahim pun jawab sama juga dengan Nabi Adam, dan ditambah, sesungguhnya aku telah tak bercakap benar dengan engkau ya Allah 3 kali. Nafsi, nafsi, nafsi. Ya, kita tahu kisah Ibrahim bagaimana meletakkan kapak di berhala yang paling besar ketika mana menghapuskan berhala-berhala yang ada. Itu kisah kita boleh baca balik. Jadi Nabi Ibrahim melihat dirinya telah tidak bercakap benar pada Allah SWT. Nafsi, nafsi, nafsi. Tak ada, kau pergilah cari Musa. Maka mereka mendapatkan Nabi Musa AS. Wahai Musa, kaulah pesuruh Allah yang telah melebihkan Tuhan dengan risalahnya dan kalamnya melebihi kepada manusia lain. Tolonglah ya Musa, pohonkan syafaat kami kepada Tuhan. Tidakkah nampak apa yang kami alami? Maka Nabi Musa jawab sama seperti Nabi Adam, dan ditambah, sesungguhnya aku telah membunuh seorang yang tidak disuruh aku membunuhnya. Ditampar sampai mati kan, kisah Nabi Musa AS. Nafsi, nafsi, nafsi. Pergi cari Nabi Isa. Pergi pula Nabi Isa. Berapa dah tuan? Berapa prosedur dah ni?
Cari Nabi Isa, wahai Isa, engkaulah pesuruh Allah, kau telah dapat kalimullah, dapat bercakap dengan Allah. Kau telah bercakap dengan manusia semasa masih dalam buayan. Tuhan adalah kalimahnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan tiupan roh. Tolonglah pohonkan syafaat kepada kami ya Allah untuk kami. Maka Nabi Isa pun jawab seperti jawapan Nabi Adam. Kemudian tetapi beliau tidak menyebut dosanya pada Tuhan. Cuma disebutkan nafsi, nafsi, nafsi. Pergilah mendapatkan Nabi selainku, pergilah mendapatkan Nabi selainku, pergilah mendapatkan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab ketika itu Nabi Isa dia turun di akhir zaman untuk membunuh kepada Dajjal. Jadi dia faham sangat apa keadaan, bagaimana keadaan umatnya Nabi Muhammad, sebab dia turun untuk membersihkan namanya di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah tersalah faham kepada apa yang mereka anggap kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa tidak Nabi Muhammad yang membunuh kepada Dajjal? Kenapa Isa? Sebab dia nak clearkan nama dia. Dipatahkan semua salib-salib apa semua tu, sebab orang Kristian salah faham kepadanya, biar dia sendiri yang settlekan urusan dia. Jadi Nabi Isa sendiri yang akan turun dan menyelesaikan urusan dirinya. Jadi akhirnya barulah mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, penutup kepada para nabi. Nak pergi mana dah lepas tu? Tak ada dah. Dah jumpa Nabi Muhammad, hak last sekali, last resort tadi. Mana dah kalau lepas ni kena tolak ni, macam mana kita? Dah terfikir dah tu. Engkau adalah penutup kepada para nabi. Dimension dulu, sesungguhnya telah diampunkan segala dosa-dosamu yang terdahulu dan yang terkemudian. Tolonglah ya Rasulullah, pohonkan syafaat untuk kami kepada Tuhan. Tidakkah engkau nampak apa yang kami alami? Tidakkah kau lihat apa yang menimpa kami? Maka Nabi ada jawab apa-apa tak? Nabi terus pergi ke bawah arash dan Nabi merebahkan diri bersujud kepada Tuhan. Di sini Nabi terus sebut, aku pergi terus kepada arash dan aku merebahkan diri bersujud kepada Tuhanku Azza wa Jalla. Kemudian Allah membukakanku ilham untuk aku mengucapkan kata-kata pujian dan sebaik-baik sanjungan kepadanya, yang merupakan suatu ucapan yang belum pernah dibukakan kepada seseorang pun sebelum daripada aku. Ini kalimah pujian yang akan diberikan oleh Nabi kepada Allah, yang Allah ajarkan khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah daripada sujud itu, Allah SWT mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'ta, pohonlah apa yang kau nak minta, nanti akan diberikan. Ishfa' tu syafa', kau mintalah syafaat, nanti akan diterima. Angkat kepala, minta apa kau nak, nanti aku bagi. Minta syafaat, nanti diterima direct daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku pun mengangkatkan kepalaku seraya berdoa, ummati ya Rab, ummati ya Rab, ummati ya Rab. Itu sahaja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Yang datang minta tadi, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Maka difirmankan oleh Allah, wahai Muhammad, pergilah engkau, masukkanlah segolongan umat engkau yang tidak dikenakan hisab menerusi pintu sebelah kanan, dan mereka juga boleh memasuki menerusi pintu-pintu lain untuk ke syurga. Pergi dulu, settlekan satu golongan, ambil, masukkan je terus, bighairi hisab. Bighairi hisab ni tuan-tuan, tak tengok dah dosa, pahala apa dia buat atas muka bumi, dia buat, dia tak buat, tak tengok dah. Tengok ada satu golongan tu, ni 70,000 masuk dulu, pergi masuk je. Itu yang buku apa, pasport, pegang tangan apa semua tu, nak check immigration apa semua tu, tak payah, masuk je dulu. Masuk dulu, cerita lain kat dalam tu. Kalau gambaran bighairi hisab ni, sebenarnya gambaran masuk syurga ni, peringkat tingkatan dia tu, kita boleh gambarkan macam kita lalu highway sebenarnya. Kita boleh lalu highway. Ada orang kan bayar apa? Bayar cash kan. Hak bayar cash tu kan kena beratur sekali dengan lori. Beratur. Kalau beratur tu kena pula time peak hour kan pening.
Allah, jam lama. Kadang sejam sangkut kat tol saja. Semata-mata nak bayar RM1.8. Lambat kan? Ada orang laju sikit kan? Sebab dia ada kad touch and go. Touch and go, buka tingkap, tak. Tapi still pun kena beratur jugalah. Ada orang sebelah lagi, dia ada beli RM120, campur GST RM130 lebih, smart tag. Tak payah berhenti pun, tak payah buka tingkap. Buka, jalan. Tapi kena slow jugalah. Ada kredit lah kena tolak kan. 3 tu kita dah nampak beza dah, lambat, slow, cepat tu. Tapi ada satu lagi, kalau raja lalu, VIP punya konvoi lalu, tak ada orang standby dah situ siap-siap bukakan pagar tu. Lalu je, bukan takat boleh lalu, high speed lagi. Yang tulis papan tanda 110 km sejam tu tak teraplikasi dah untuk dia. Kita hak lalu smart tag pun kan masih lagi tertakluk pada 110 km kan. Hak yang tu ada tertakluk tak? Kalau dia bawa 250, ada orang saman dia tak? Tak ada. Straight. Jadi bi ghairi hisab ni mana? Hak VIP tadi. Bi ghairi hisab. Tak ada. Jangan cerita banyak, jalan je. Kami settlekan yang lain. Ini yang pertama akan diuruskan oleh Nabi SAW. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya jarak di antara dua sisi pintu syurga itu adalah sejarak antara Mekah dan Hajar, kota di Bahrain, atau sejarak antara Mekah dan Busra dekat Damsyik di Syria. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Keadaan hiruk pikuk di mahsyar sudah digambarkan di dalam hadis sahih. Dah kita nak tergolong kalangan orang yang cari Nabi tak? Yang dapat yang pertama masuk bi ghairi hisab tadi tak? Dah tentu tak ada siapa daripada kita yang tak nak kepada perkara tersebut. Tapi begitulah akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita dah tahu tadi yang layak mendapatkan syafaat, requirement paling rendah adalah mengucapkan kalimah la ilaha illallah khalisan min qalbi, yang jujur ikhlas daripada hatinya. Jadi kita simpulkan tuan-tuan, pada pagi ini sebenarnya banyak lagi syafaat-syafaat yang lain, jadi ada 6 jenis. Saya bacakan saja 6 jenis ini supaya kita dapat tahu sebenarnya sangat luas mereka-mereka yang layak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang disebut tadi adalah syafaat kubra ataupun syafaat uzma, yang paling besar sekali, yang hanya diberi keizinan kepada Rasul yang terkemuka, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah para nabi yang lain menolak permintaan manusia ramai di padang mahsyar bagi mengatasi atau meringankan keadaan haru biru, kesesakan dan peluh manusia. Peluh pun nanti ikut pada keadaan amalan kita masing-masing. Matahari dah sejengkal, 2 jengkal atas kepala, kita matahari jauh ni pun peluh basah badan kan. Matahari 2 jengkal, ada orang peluh sampai buku lali dia, ada orang sampai lutut, ada orang tenggelam sampai pinggang, ada orang sampai dada, ada orang sampai tenggelam timbul dia. Bayanglah kalau berjalan dalam laut tenggelam timbul macam tu, nak pergi cari syafaat pula, Allah, tak boleh bayanglah macam mana sesak. Jadi itu yang pertama, syafaat kubra, yang mana bila sampai pada Nabi, Nabi sebut direct, ana laha. Ana laha maksudnya syafaat itu milik aku. Aku yang akan uruskan yang itu. Jadi tak ada satu Nabi lain pun yang boleh ambil ini. Inilah kita harapkan kita mendapatkan syafaat kubra ataupun syafaat uzma. Yang kedua, okey, syafaat uzma tadi, sebahagia-bahagia orang as'adun nas yang memperolehi syafaat ini adalah mereka yang akan mendahului orang lain masuk syurga tanpa hisab, iaitu seramai 70,000 orang. Ada harapan daripada berapa bilion? 70,000 orang, batch pertama masuk syurga bighairi hisab. Kemudian akan mengiringi mereka dengan hisab perhitungan amalan tapi tanpa seksaan. Ini batch kedua. Batch kedua yang akan dapatkan syafaat, dia ada hisab juga, kira tengok dosa engkau ni, ni banyak engkau dosa engkau, ni banyak ni pahala engkau, hisab
Tapi dah hisap, akhirnya tak apalah, dosa ni Allah ampun lah, pergi masuk. Dia ada kira dulu. Ini yang tadi tu, ada smart tag tadi kan, tolak kredit tu kena slow juga kan. Dia ada kira dulu, proses hisap ada. Tapi ada seksa tak? Tak ada seksa lah, tak ada lah kena buka tingkap, berhenti, tak ada. Terus je. Tapi ada hisap. Kemudian mengiringi kepada mereka adalah yang memasuki syurga bagi orang yang telah tamat tempoh menjalani siksaan dalam neraka. Ini pun dapat syafaat juga. Dah dihisap, tengok ada dosa, masuk neraka dulu, bakar, kemudian baru Nabi ambil balik. Mari masuk syurga, mari. Disyafaatkan juga. Jadi yang pertama tadi syafaat kubra. Yang kedua adalah syafaat bagi memasuki syurga untuk ahli syurga. Syafaat ini disebutkan Sayyidina Abu Hurairah dalam sebuah hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nanti kita ada peluang kita akan bacalah. Yang ketiga, syafaat Nabi untuk suatu kaum umatnya yang mendurhaka. Ini Masya Allah, ya, subhanallah, kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasulullah pada umatnya. Satu kaum yang menderhaka, yang telah ditetapkan masuk neraka. Maknanya confirm ahli neraka. Tapi umat Nabi Muhammad, makna tak ada satu kebaikan pun hak dia buat atas muka bumi ni. Memang confirm ahli neraka. Tapi berkat Nabi SAW, beliau dapat mensyafaatkan mereka sehingga mereka itu tidak jadi untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Allah. Yang keempat, syafaat Nabi yang berterusan bagi mengeluarkan kalangan ahli tauhid penghuni neraka seluruhnya, termasuk umatnya yang dimasukkan dengan sebab melakukan dosa. Hak ni yang tadilah, ada separuh dosa, separuh pahala, tapi dosa tu bakar dulu. Yang ini berterusan. Maknanya orang lain dah settle masuk syurga, Nabi akan tetap pergi cari juga lagi, ada lagi umat aku. Selagi itu Nabi akan jumpa Allah Ta'ala. Ya Allah, tu ada lagi, ya Allah. Ya Allah, tu ada lagi umat aku yang kena bakar. Ya Allah, ada lagi umat aku, tolong ya Allah keluarkan. Jadi akan sentiasa berterusan. Dalam hadis Bukhari, Mukhtasar Sahih Bukhari, ada disebutkan hadis yang terakhir sekali cerita tentang bab orang terakhir yang dikeluarkan dengan syafaat Nabi. Dah habis dah, lepas tu tinggal orang kafir semua sekali je dalam neraka. Yang dikeluarkan orang terakhir, yang dikeluarkan, dia masuk syurga tu, dia tengok gerbang aja dia dah rasa itu syurga. Baru sampai gerbang dia kata, ya Allah, terima kasih mahligai. Mahligai apa ni, baru gerbang. Dia rasa sebab dah terlampau lama duduk dalam neraka, dah lali dengan neraka, masuk tengok gerbang pun dia dapat rasa nikmat. Terima kasih, inilah tempat tinggal aku, nak duduk di gerbang tu. Ini orang terakhir yang dikeluarkan oleh Allah daripada neraka. Jadi ahli sunnah wal jamaah sepakat adanya jenis syafaat ini. Dan yang kelima adalah syafaat Nabi untuk suatu kaum kumpulan ahli syurga bagi menambahkan pahala mereka dan mengangkatkan darjat. Jadi ada daripada kalangan kita dah masuk syurga dah, tapi tak sama syurga dengan syurga Nabi. Jadi diberikan syafaat, ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allah, Nabi bagi juga syafaat seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Thauban, yang duduk murung, ya Rasulullah, aku ni kalau masuk syurga belum tentu, tapi kalau lah dapat masuk syurga, macam mana aku nak tengok muka engkau ya Rasulullah? Engkau nabi-nabi, duduk dengan nabi-nabi, aku orang biasa-biasa je, macam mana? Ini diberikan syafaat, dah memang ahli syurga, tapi diangkat darjatnya, juga merupakan satu bentuk syafaat. Yang keenam adalah, yang terakhir adalah syafaat Nabi SAW kepada seorang sahaja kafir penghuni neraka sehingga dapat diringankan siksaannya. Dan ini hanya tertentu kepada bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib, kerana disebabkan waktu hidupnya banyak melindungi Nabi SAW. Jadi diringankan beban ini juga adalah daripada syafaat Nabi SAW. Adapun memberikan hidayah, itu bukan milik Nabi, seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, yang engkau tidaklah diberikan kuasa leluasa untuk memberikan hidayah, akan tetapi Allah lah yahdi man yasha', yang menghidayahkan kepada sesiapa yang dikehendakinya.
Jadi di sini ada 4 lah jenis syafaat. Ada 5 lah jenis syafaat yang kita boleh termasuk di kalangan orang ini. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma. Yang pertama itu, dan pertama pun kita nak tingkatan hak yang paling tinggi, yang masuk syurga bighairi hisab. Amalan nak dapatkan syurga bighairi hisab banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang paling mudah sekali adalah membersihkan kotoran daripada masjid. Semudah itu. Membersihkan, nampak ada kotor-kotor tai cicak di masjid, angkat, juga disebut dalam hadis Nabi sebagai salah satu amalan yang membolehkan masuk syurga bighairi hisab. Ya. Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah SWT, saya ingat cukuplah untuk pagi ini untuk buat kita bersemangat daripada tajuk kita Rasulullah dekat di hati. Maksudnya macam mana kita nak dapatkan hak ni, jenis-jenis syafaat ini. Kena dekatkan Rasulullah dulu di hati dalam kehidupan kita. Kita buat apa yang Rasulullah suruh buat, kita buat, kita perbanyakkan salawat. Sebab yang itu jelas Nabi kata orang yang paling dekat dengan Nabi, nak bagi Nabi nampak nanti. Ada hadis-hadis lain Nabi nampak. Sahabat memang tanya, macam mana Rasulullah engkau nak kenal kami berbilion orang tu nanti, macam mana engkau nak kenal umat engkau untuk engkau berikan syafaat? Aku akan nampak daripada kesan wuduk mereka. Ya, aku akan nampak daripada kesan wuduk, nur yang ada pada wajah mereka, dan juga daripada amalan-amalan mereka. Lagi banyak ikhlasnya amalan itu, akan lagi dekat kita. Rasulullah nampak, kamu sini-sini, kamu sini-sini, kamu sini. Jadi peluang tu lebih cerah. Sebab itulah kita kena dekatkan Rasulullah di hati kita dan zahirkan dengan cara kita beramal dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan semua yang ada di sini dan juga seluruh muslimin muslimat, ahli keluarga kita, sanak saudara kita, masyarakat di sekeliling kita, ya, mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik untuk kita sentiasa menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita dan juga di dalam amalan-amalan kita. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارك الفردوس يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا مع الصديقين والشهداء والصالحين والأولياء والأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kurniakanlah kami kecintaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kami kecintaan kepada mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, kau dekatkanlah kami dengan apa-apa sahaja amalan yang mendekatkan kami kepada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah kami cinta Rasulullah yang menjadikan kami cinta kepadamu ya Allah. Ya Allah, ridailah kami ya Allah, rahmatilah kami, pandanglah kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa dan keterlalaian kami ya Allah dalam kami mengenali dan mencintai Rasulmu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami akan syafaat uzma, akan syafaat daripada Nabi-Mu ya Allah, syafaat daripada Al-Quran, syafaat daripada puasa dan syafaat daripada seluruh amalan-amalan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.